pergi ke Terima kasih Tuan Lim Guan Eng. dia cek otak Minta dulu. Yang Abang Berhormat Perdana Menteri menyatakan tindakan ke atas gesaan Menteri Besar Kedah bahawa Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk padamkan Pulau Pinang agar boleh dikembalikan kepada Kedah yang telah memecah belahkan perpaduan rakyat, khususnya menimbulkan keresahan di kalangan penduduk negeri Pulau Pinang serta mengancam keharmonian dan keselamatan dalam negara. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Ketua, bagi pihak ahli Dewan Rakyat, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Ketua atas pengurniaan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota. Merujuk pada soalan, saya telah mendapat dokumen termasuk dari laporan polis yang mengesahkan bahawa Menteri Besar Kedah secara tidak bertanggungjawab telah mengeluarkan beberapa kenyataan. Pertama, menuntut supaya Perlembagaan Malaysia dipinda supaya mengembalikan Pulau Pinang kepada Kedah. Dan kedua, menyatakan ada asas yang kukuh mengikut undang-undang bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah. Sebagai seorang yang ada kedudukan, kenyataan ini adalah tidak bertanggungjawab dan pihak polis telah memulakan siasatan berdasarkan beberapa peruntukan undang-undang yang sedia ada untuk mengambil tindakan yang sesuai menghindari daripada penerusan kenyataan-kenyataan yang melanggar prinsip perlembagaan dan undang-undang. Ini termasuklah di bawah kanun keseksaan dan juga di bawah akta hasutan. Sebahagian dari laporan telah dikemukakan kepada Peguam Negara, menunggu tindakan Peguam Negara untuk mengambil tindakan. Kedudukan negeri Pulau Pinang dari segi kerajaan dan kenyataan Peguam Negara Malaysia. Dalam Pulau Pinang dalam Malaysia termaktub di bawah Fasal 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan negeri-negeri persekutuan Tanah Melayu iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu dan negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Itu 1957. Dan ini dibaca Pasal 3 Perkara 71 Perlembagaan bersama jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedudukan perlembagaan negeri termasuk Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Perjanjian bermula dengan Kerajaan Inggeris dan Raja-Raja Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu bertarikh 5 Ogos 1957 yang diperkenan oleh semua Raja-Raja Melayu termasuk Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Badli Shah bin Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan Kedah. Semua undang-undang perjanjian yang terdahulu itu terbatal dengan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu dan perjanjian yang diperkenan. Kalaupun satu permohonan daripada kerajaan Tuanku Badli Shah ialah pada tahun 1996 memohon kepada Inggeris kalau boleh dipertimbangkan bukan klaim, bukan tuntutan Pulau Pinang, mempertimbangkan kalau mendapat pandangan dari penduduk-penduduk seberang perai. Maksud saya, sama ada mau memilih untuk berserta Kedah atau kekal di Pulau Pinang. Tuanku Almarhum Badli Shah lebih bijak, lebih prihatin dan faham tentang peruntukan undang-undang. Tidak seperti mana yang kita dengar sekarang. Dan dalam keputusan itu akhirnya dimuktamadkan dalam perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu di mana Tuanku Sultan Badli Shah telah perkenal perjanjian 1997
oleh semua raja-raja. Saya tidak perlu baca, termasuk Tuanku Sultan Badrishah. Jadi mengapa perkara ini dibangkitkan? Seperti mana disebut betul belum? Memang betul pasal PRN. Apakah kerana nak gelojoh kuasa pilihan raya, kita korbankan prinsip perlembagaan dan timbulkan huru-hara? Ini soalnya. Ya. Dan ini yang menyebabkan timbul permasalahan. Kita sudah merdeka lebih 6 dekad. Parti-parti memerintah, sama ada UMNO Barisan Nasional, PAS dan PH, dan sekarang PAS dan PN, tidak pernah dibangkitkan, melainkan seorang ketua yang tidak bertanggungjawab, yang sanggup melanggar prinsip undang-undang perlembagaan. Dan oleh demikian saya serah sepenuhnya kepada Peguam Negara untuk mengambil tindakan sesuai. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang lengkap tadi, yang mengesahkan keabsahan Pulau Pinang sebagai satu negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia. Adakah juga Yang Amat Berhormat akan menimbulkan tentang satu Akta 325, iaitu Kedah dan Pulau Pinang pengubahan sempadan 1985, yang telah pun menetapkan dengan jelas sempadan di antara negeri Kedah dan Pulau Pinang, dan diperkenan bukan sahaja, diluluskan bukan sahaja oleh Parlimen, tapi diperkenan oleh Majlis Raja-Raja seperti mana yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan memandangkan bahawa perkara ini dibangkit seperti tadi yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah peristiwa ini menunjukkan escalating extremism, iaitu ekstremisme yang kian meningkat, yang amat membimbangkan negara, dan sehingga pemimpin tersebut, Menteri Besar Kedah, mengeluarkan perkataan lucah pun dianggap sebagai sesuatu yang normal. Bolehkah perkara yang dianggap normal, ekstremisme yang normal ini boleh dibendung supaya tidak merosakkan dan memporak-porandakan negara? Yang semua ini ahli parlimen dari Pulau Pinang ini jangan jadi pengkhianat kepada negeri sendiri. Apa pula? Terima kasih Tuan Ketua. Lucah apa dia? Main dengan saya, jangan main-main dengan saya. Terima kasih Yang Dipertua. Main-main dengan Saya Terima kasih Yang Dipertua. jangan jangan go to that level, please. Please. Terima kasih Yang Dipertua. Saya tidak berhajat untuk mengulas kenyataan-kenyataan lain yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah. Dan bukan kebiasaan saya untuk terjun ke lembah yang begitu rendah dalam politik. Jadi saya tidak akan mengulas lanjut, hanya berdasarkan prinsip perlembagaan. Yang dibangkitkan sebenarnya adalah kerana ada lagi sumbangan khas. Istilah yang awal yang digunakan adalah pajakan. Saya tidak mahu ulas hanya dari segi perundangan. Sekarang gunanya sumbangan khas. Bahkan 2018 atas permohonan Menteri Besar Kedah pada ketika itu kepada Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini macam salah sebut nama pula. Ada yang bangkitkan kalau salah sebut Rau, tapi saya nak sebut supaya jelas. Pada masa itu Perdana Menteri 2018 Langkawi ya, telah memutuskan untuk memberi sumbangan khas. Istilah dalam minit mesyuarat Majlis Kewangan Negara adalah menambah pemberian khas. Kajian semula kadar pemberian khas oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Itu bersabit dengan undang-undang. Saya tidak mahu panjang undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu pun yang 1869 tak salah saya, itu dimeterai di Siam di antara Inggeris dan Raja Siam, meminta supaya apa yang diberikan oleh pada ketika itu oleh Inggeris dipindahkan kepada Kerajaan Persekutuan kemudian berdasarkan prinsip yang dibuat oleh dalam perjanjian di Siam, Governor General Inggeris dengan Raja Siam. Jadi yang dibangkitkan sekarang ini ialah oleh kerana ada bayaran itu, mengandaikan seolah-olah itu hak Kedah. Tak betul. Ya, betul. Sulu
dalam perjanjian tahun 1879 tak saya keputusan Mahkamah Kota Kinabalu menetapkan pembayaran oleh Inggeris kepada Raja Sulu. Jadi bila kita merdeka, bayaran tu kita teruskan. Kita hanya batalkan atas keputusan Perdana Menteri Pekan ketika itu kerana pencerobohan haram dari gerombolan pengganas Sulu. Jadi oleh yang demikian, tetapi tidak menjejaskan kedudukan Sabah, negeri merdeka bersama Malaysia. Dalam konteks yang sama, kalau kita faham prinsip perlembagaan, kita tidak mungkin bangkitkan lagi. Jadi saya setuju dengan pandangan Bagan. Hal ini mesti dihentikan dan saya harap dengan kenyataan ini dan dengan siasatan Polis Diraja dan yang telah diserahkan kepada Peguam Negara, hal ini mesti dihentikan kerana ini melanggar prinsip perlembagaan yang diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu.